Oke, selamat pagi murid-murid. Pagi. Oke, so Ciko. hari ini kita akan belajar tentang kerja tertulang asas. Tetapi sebelum itu, cikgu mau ambil kehadiran. Ada yang tidak hadir di sini? Semua hadir? Semua hadir, Ciko. Oh, oke. Semua hadir. Oke. Oke, so kita akan belajar tertulang asas pada hari ini lah. Oke, so sebelum itu cikgu mau beritahu objektif pembelajaran. Oke, so untuk objektif pembelajaran ini, untuk akhir PDPC kita, pelajar akan dapat menjelaskan maksud dan tujuan kerja tertulang. Pelajar juga dapat menerangkan jenis-jenis tertulang dan dapat menyenaraikan jenis-jenis ikatan tertulang. Oke, so sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, cikgu mahu kamu tengok satu video ni dulu. Cepat. Dan cikgu tak kuat. Concrete has amazing Dengar. compressive strength resists compression, being pushed together. Boleh dengar? I made two concrete beams. One reinforced with 3 half Boleh. and one with no reinforcement. I'm driving on the unreinforced beam that's supported by the ground called snow damage because it has good compressive strength. However, when I suspend both ends of the beam, it creates tensile strength on the bottom, causing the block with no reinforcement to break under the weight of the G. Next, let's try the beam with rebar. This time I use my much heavier FT50. The rebar dramatically improves the tensile strength. Now for the ultimate test. Can the reinforced beam support this massive roller? It chipped a little off the side with the beam held up. Finally, I drove on it one more time with a roller and turned on the vibratory. Ada masalah teknikal. Oke, so apa yang kamu boleh nampak dalam video tadi? Cara menuangkan konkrit ke dalam kotak bentuk. Oke, so sebelum cikgu mau ajar, sebenarnya video tadi itu dia adalah dua situasi di mana satu konkrit yang dia letak tertulang dan satu lagi dia tidak letak tertulang. Lepas tu ujian yang dikenakan adalah menggunakan kenderaan atau jentera di mana konkrit yang tidak ada tertulang itu dia patah dan retak dengan mudah. Di mana situasi yang kedua itu adalah konkrit yang bertertulang. Dia retak tetapi tidak macam yang konkrit tidak bertertulang tu lah, dia terus patah. Okay, faham? Okay, seterusnya cikgu ada soalan di sini. Cikgu sudah terangkan tadi, soalan dia adalah mana satu yang lebih kukuh antara dua situasi tadi? Yang ada tertulang. Oke, betul. Oke, seterusnya kita lanjut kepada, boleh nampak kan? Oke, apa itu tertulang asas? Tertulang asas ini merupakan batang besi atau keluli yang digunakan dalam konkrit untuk menambah kekuatan dan menahan daya tegangan pada struktur. Oke, so ini kamu perlu tahulah apa tertulang asas tu. Oke, seterusnya. Oke, tujuan dan fungsi tertulang struktur asas ni dia ada 5 lah. Yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan asas, menyokong beban daripada bangunan, mengatasi kelemahan konkrit dalam tegangan, membantu struktur bertahan lama dan untuk menjaga kestabilan struktur di bawah permukaan tanah.
So, tujuan dia ini, dia akan masuk exam. Selalunya soalan exam dia suka yang macam ni. Tujuan utama tertulang asas ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis tertulang asas. Okay, jenis-jenis tertulang asas ini dia terbahagi kepada tiga iaitu keluri tegangan tinggi atau dikenali sebagai tertulang Y, tertulang T atau tertulang H. Tertulang ini dia diperbuat daripada pancalogam dengan permukaan berpintal. Maksud berpintal ini, kamu nampak dalam gambar raja ini, permukaan dia berbunga. So, dia disebut sebagai berpintal ataupun permukaan yang berbunga. Dan kekuatan tegasan dia adalah 460 dengan pemanjangan minimum 12%. Seterusnya keluli lembut. Keluli lembut ini dia dikenali sebagai tertulang R. Tertulang R ini dia mempunyai permukaan yang tidak berpintal lah. Lebih kepada tidak berbunga. Kamu boleh nampak dia di sini, permukaan dia licin. Okay. Dan kekuatan tegangan dia adalah 250 mm dengan pemanjangan 22%. Dan yang terakhir adalah tertulang anyaman BRC. Tertulang ini dia diperbuat dalam bentuk hamparan dengan anyaman bersegi dikimpal pada setiap simpang. Okay, so tertulang BRC ini kita boleh nampak dalam slope lah juga, contohnya gabion begitu. Dengan mungkin BRC ini juga kamu guna untuk buat kandang ayam kamu tu. So kamu familiar lah dengan tiga jenis tertulang ni sepatutnya. Okay, seterusnya kepentingan membersihkan bar tertulang. Di sini ada 3. Yang pertama, bar tertulang itu perlu dibersihkan supaya dia tahan terhadap hakisan lah. Okay, seterusnya untuk menjaga kekuatan struktur. Di mana bar tertulang yang bersih ini dia membolehkan konkrit melekat dengan baik. Sekaligus memastikan struktur itu lebih kuat, stabil dan tahan lama. Dan yang terakhir adalah boleh dikitar semula. Okay, so di sini ada nota penting. Nota penting ini yang kamu perlu ambil tahulah. Keluli bar bertertulang ini dia yang digunakan hendaklah bebas dari karat, minyak, cat, atau bahan yang boleh menghalang kekuatan konkrit pada keluli bar. Okay. Seterusnya di sini cikgu ada satu soalan. Okay, apakah kesan jika tertulang tidak disimpan dengan baik di tapak bina? Boleh siapa jawab? Boleh berkarat, rosak. Ya, betul. Dia akan berkarat kalau tidak disimpan dengan baik. So, kalau kamu ada tertulang, kamu di rumah, yang kamu belilah, kamu perlu simpan dengan baguslah supaya dia tidak rosak atau berkarat. Okay, so next. Di sini, terdapat 3 alatan yang digunakan untuk mengikat tertulang. Okay, yang pertama adalah dawai pengikat. Dawai pengikat ini digunakan untuk mengikat 2 tertulang. Yang kedua adalah ragum kakatua. Ragum kakatua ini digunakan untuk memotong lebihan dawai pengikat semasa proses mengikat tertulang tadi. Dan yang terakhir adalah alat pengikat dawai besi. Okey, alat ini dia digunakan untuk memutar dawai pengikat itu. So, semua ini berkait rapatlah